Shalom, selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Kami mengalu-ngalukan setiap kalian yang menonton kebaktian online dengan setia. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan memberkati setiap kalian. Kita masih dalam siri khotbah keluarga yang teguh. Dan hari ini kita akan melihat topik yang menarik, iaitu persahabatan. Persahabatan adalah bahagian yang penting dalam kehidupan setiap kita. Kita selalu menginginkan dan diberkati dengan persahabatan yang sejati. Dan mari kita mulai dengan menjadi seorang sahabat yang sejati. Dan kita akan belajar bersama dari khotbah hari ini, dari teladan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan khotbahan, di sini saya ada 3 pengumuman. Yang pertama, marilah kita bersukacita untuk memberi untuk kerajaan Tuhan. Anda boleh memberi sama ada melalui bank transfer secara atas talian ataupun Sarawak Pay ataupun Duit Now QR. Senarai bank dan e-wallet yang terlibat adalah seperti yang tertera pada skrin. Sesungguhnya setiap kesempatan untuk memberi merupakan anugerah daripada Tuhan. Pihak gereja mengucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati kalian semua dengan berkelimpahan. Pengumuman yang kedua, mari sertai kami dalam mesbah doa. Doa adalah nafas dan bahagian besar dari kehidupan Kristian. Dan kami banyak diberkati dan mendengar banyak mujizat dari jawapan doa dan kesembuhan pada saat kita bersatu hati dan berdoa. Dan yang terakhir, ini adalah masa operasi kebaktian kita di Hope Sparrow. Kebaktian secara fizikal di gereja akan diadakan pada jam 9.30 pagi. Manakala kebaktian secara atas talian melalui laman Facebook dan secara langsung di saluran YouTube akan bermula pada jam 10.30 pagi. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Shalom, selamat pagi semua. Anda sudah bersedia untuk memuji Tuhan pada hari ini, amin. Amin. Mari kita hiburkan hati kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kita katakan ini. Na 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 na
kasih Engkau yang Tuhan terus melimpah dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau berikan segalanya, korbankan hidupmu bagiku. Kau terbesar dan termulia, Kaulah
hati kami kepada Engkau. Biarkan kami Tuhan terus semakin berkurangan dan Engkau semakin bertambah dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi semua. Tuhan memberkati semua. Terima kasih kerana mengikuti kebaktian online kita pada pagi ini. Penyertaan anda semua tidak pernah sia-sia apabila kita mendekat pada Tuhan melalui firman-Nya pada pagi ini. Pada minggu ini kita akan mendengar siri kobahan keluarga yang teguh. Dan pada minggu lepas kita dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Brother Daniel yang bertajuk komitmen, dari rujukan Efesus 5 ayat 20 hingga 33, dari siri kobahan keluarga yang teguh. Okay. Jadi terdapat 3 perkara yang dikongsikan pada minggu lepas, iaitu komitmen kerana ketaatan, komitmen kerana kasih Kristus, dan juga komitmen kerana kehormatan. Jadi minggu ini kita akan meneruskan siri kobahan keluarga yang teguh yang bertajuk persahabatan, dari rujukan Efesus 5 ayat 21 sehingga 33. Mari kita sama membaca daripada Efesus 5 ayat 21 hingga 33. Ayat 21. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, kerana Tuhan adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kerana itu, sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian juga isteri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cerat, cacat atau kerut ataupun yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, kerana kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu lelaki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahsia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, hai kamu masing-masing berlaku, kasihilah isterimu seperti dirimu sendiri, dan isteri hendaklah menghormati suaminya. Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, kerana kuasa Engkau Tuhan yang menaungi kami pada saat ini Bapa, bekerja secara luar biasa dalam firman Engkau. Kami berdoa supaya kami dapat manfaat dalam setiap firman yang disampaikan, menjadi firman yang cukup berkuasa Tuhan untuk membangunkan keluarga yang teguh Tuhan di antara kami, di dalam jemaat, di dalam gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua Tuhan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi saudara, hubungan yang sehat, yang memuliakan Tuhan adalah hubungan yang didasarkan pada firman Tuhan. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang perkahwinan yang menjurus pada persahabatan. Namun yang pertama kita lihat melalui perspektif budaya. Perkahwinan. Yang pertama, perkahwinan mengikut kebudayaan. Perkahwinan mengikut pandangan kebudayaan. Secara tradisinya, berikut adalah beberapa sebab untuk berkahwin. Yang pertama, mempunyai anak. Yang kedua, keselamatan. Yang ketiga adalah kestabilan kewangan. Yang keempat, hasrat ataupun keinginan ibu bapa. Menyambung zuriat ataupun keturunan adalah keinginan hampir setiap tradisi kehidupan. Mempunyai anak, kemudian cucu dan cicit adalah suatu gambaran besar tujuan perkahwinan mengikut tradisi. Perkahwinan mengikut tradisi juga boleh membawa kestabilan emosi, kesejahteraan dan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Ikatan dua individu juga boleh membawa kestabilan kewangan. Lebih lagi apabila kedua-duanya bekerja dan mempunyai sumber pendapatan. Okay? Perkahwinan lewat tidak digemari mengikut tradisi. Lebih lagi pihak ibu bapa yang inginkan anak mereka punya pasangan dan keluarga masing-masing.
Oleh itu, di setengah masyarakat, tekanan ibu bapa juga menjadi cabaran dalam perkahwinan mengikut kebudayaan. Dalam budaya popular dan diikuti oleh masyarakat, seseorang tu berkahwin dengan seorang yang lain kerana tertarik hanya kerana fizikal dan keinginan diri sendiri. Saudara-saudari, ini berbeza dengan reka bentuk perkahwinan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus menulis ayat 22 kata, "Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti pada Tuhan." Dalam ayat 25, "Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Jadi Paulus mengaitkan gambaran perkahwinan suami isteri seperti hubungan Kristus dan jemaatnya. So, mari kita lihat reka bentuk perkahwinan mengikut pandangan Tuhan. Yang kedua, perkahwinan Alkitabiah. Reka bentuk perkahwinan mengikut pandangan Tuhan. Jadi walau bagaimanapun, semua sebenarnya mengabaikan tujuan perkahwinan, iaitu persahabatan. Tuhan merancang perkahwinan untuk persahabatan. Dia merancang untuk persahabatan abadi. Di dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan membuat seorang penolong yang sesuai untuknya." Dalam Efesus 5 ayat 31, "Sebab itu seorang lelaki akan meninggalkan bapanya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya akan menjadi satu daging." Jadi Tuhan memberikan Hawa dan Adam. Dialah penolongnya yang sesuai, dan mereka menjadi satu daging. Apa itu persahabatan? Ia adalah kesatuan yang mendalam daripada perjalanan bersama ke destinasi yang sama. Kita lihat perbezaan antara dua perkataan Yunani yang telah diterjemahkan kepada perkataan English, iaitu cinta ataupun kasih. Ada dua perkara, iaitu yang pertama itu eros. Eros maksudnya bersemangat dan erotik. Ia digambarkan oleh dua orang yang memandang antara satu sama lain. Philos menggambarkan persahabatan. Ia adalah gambaran oleh dua orang yang bersebelahan yang melihat ke timur, tapi mereka melihat ke arah matlamat yang sama. Sebaik-baiknya dalam perkahwinan Kristian, Philos harus menjadi peringkat pertama, kemudian berkembang menjadi eros pada peringkat yang kedua. Tapi dunia ini sering meletakkan eros daripada Philos. Ini sepatutnya mempengaruhi cara kita memilih pasangan. Bagi sesetengah individu, anda menolak semua individu lain kerana mereka tidak memenuhi jangkaan anda untuk penampilan fizikal. Tapi perkahwinan seharusnya dahulu menjadi persahabatan dan akhirnya percintaan, bukannya percintaan dahulu dan akhirnya dengan persahabatan. Jadi apa itu persahabatan? Seorang sahabat adalah yang pertama konsisten. Seorang sahabat harus jujur. Seorang sahabat harus terbuka dari segi fizikal, emosi, rohani dan rela untuk berkongsi segalanya. Dan seorang sahabat harus sentiasa mau memberkati satu sama lain. So di dalam perkahwinan Kristian ada matlamat yang sama. Ia adalah untuk menguduskan satu sama lain. Dalam ayat 26, Anda melihat suatu dalam diri seorang yang indah yang Tuhan jadikan mereka. Anda mau terlibat dalam membantunya dan membenarkan dia membantu Anda. Anda melihat kecantikan orang itu. Ia telah diubah oleh Kristus dan menjadi seperti Kristus. Ayat 25, "Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat ataupun kerut ataupun yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, kerana kita adalah anggota tubuhnya." So, bagaimana anda melakukannya? Penyucian seperti ayat 26 dan mengasuhnya seperti dalam ayat 29. Yang pertama itu penyucian. Penyucian adalah suatu yang sangat pribadi. Bukan setakat berus gigi, membersihkan kuku. Pasangan anda akan mungkin mengambil bahagian dalam membersihkan kotoran itu, tapi mereka melakukannya dengan lembut. Tapi ia termasuklah dalam menunjukkan dosa pasangan dan penyucian dosa. Yang kedua itu pengasuh.
mengasuh. Pasangan anda akan mengambil bahagian dalam pemakanan, membangun, menghargai dan menjadikannya kuat, menjadikannya sehat. Kalau dunia ini kata awak hodoh, tapi pasangan anda akan kata awak cantik, sangat cantik. Tapi ada beberapa amaran. Perkahwinan Kristian bukan keutamaannya percintaan. Ia adalah persahabatan yang komited kepada kesucian seseorang. Itulah sebabnya seorang Kristian tidak boleh berkahwin dengan orang yang bukan Kristian. Jika Kristus adalah yang pertama dalam hidup anda, pasangan tidak akan dapat memahami anda. Jika mereka tidak memahami Kristus, mereka tidak memahami anda. Anda tidak dapat bersahabat dengan mereka. Oleh itu, berhati-hati dalam persahabatan anda. Untuk menjadi kawan yang sangat baik, sebenarnya anda sedang berpacaran. So, lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan berbeza dengan lelaki dan perempuan. Terdapat komponen akhir. Jika anda tidak akan committed pada orang itu, jangan teruskan. Oleh itu, sentiasa berhati-hati. Saudara yang ketiga, Yesus Kristus adalah sahabat utama kita. Ayat 25, hai suami, kasihilah isterimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Kristus Yesus adalah sahabat utama kita yang mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk menguduskan kita sesudah ia menyucikan kita dengan memandikan kita dengan air dan firman. Dalam Yohanes 15 ayat 12 hingga 15, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, kerana aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripada Bapa-Ku. Yesus memanggil kita sahabat. Jadi apabila kita berbuat apa yang Dia perintahkan pada kita. Perkahwinan Alkitabiah mengajar kita tentang persahabatan Yesus dengan kita. Sesetengah orang mungkin belum berkahwin. Mereka mempunyai anugerah memunjang. Tetapi setiap orang dari kita boleh mempunyai hubungan dengan Kristus sebagai sahabat kita. Alkitab mengatakan lelaki dan wanita adalah rakan kongsi sejagat dalam karunia Allah yang baru. Walaupun suami menjalankan peranan otoritas dan kepimpinan dan isteri memenuhi peranan penyerahan, tetapi kedua-duanya adalah ahli waris yang sama dalam kerajaan Allah. Peranan mereka berbeza tapi sama penting. Oleh itu, suami dan isteri boleh menjadi sahabat karib dan intim antara satu sama lain. Melalui perkahwinan, kita belajar tentang kasih sayang, penghormatan, kehormatan dan bagaimana untuk memaafkan dan diampuni. Kita mengiktiraf kelemahan kita, berkembang daripada pandangan itu, kita mengembangkan hati seorang hamba dan menjadi dekat dengan Tuhan. Dua lebih baik daripada satu, kerana mereka punya pulangan yang baik untuk buruh mereka. Sekiranya salah satu daripada mereka jatuh, seorang boleh membantu yang lain. Tetapi kasihanlah sesiapa yang jatuh, tidak ada orang yang dapat membantu mereka. Juga jika dua orang berbaring bersama, mereka akan tetap hangat. Tapi bagaimana seseorang boleh memanaskan diri? Walaupun seorang boleh dikalahkan, tapi kalau dua boleh mempertahankan diri. Tiga helai tidak dapat cepat dipatahkan. Ini adalah rujukan daripada Pengkhotbah 4 ayat 9 hingga 12. Petikan ini menyenaraikan beberapa faedah dan berkat daripada persahabatan dan perkahwinan. Secara praktiknya, perkongsian dalam kehidupan membantu individu bersama-sama, kerana akan mereka lebih kuat untuk menghadapi tekanan, keributan, kesukaran, godaan dan kesedihan yang berlaku dalam kehidupan mereka. Seorang sahabat merupakan salah seorang yang menghabiskan paling banyak waktu dengan kita. Jadi sebagai seorang sahabat, sudah seharusnya kita saling mengasihi, bersatu dan bukan sebaliknya. Dalam ayat berikut menunjukkan hubungan persahabatan yang harus mengasihi antara satu sama lain. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11, kerana itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi saudara, seorang sahabat lebih daripada seorang teman yang sekadar kita kenal.
sahabat selalu ada dekat dengan kita dalam segala keadaan, baik senang maupun susah. Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukarannya. So, di tengah-tengah suasana endemik yang masih berterusan langsung pada masa ini, kita semua diingatkan dan disedarkan betapa pentingnya persahabatan dalam kehidupan kita. Saat ini betapa bahagianya kalau kita dapat menghubungi ataupun dihubungi, bahkan bertemu muka dengan sahabat-sahabat kita. Jadi sungguh-sungguh sahabat-sahabat kita adalah anugerah dan pemberian daripada Tuhan. Namun sayang sekali persahabatan sejati kini dah semakin jarang ditemukan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam situasi yang berat ini kita bersyukur sebagai orang yang percaya, kerana Tuhan yang kita sembah dan percaya ada dan tidak akan meninggalkan kita. Dia setia ada bersama dengan kita juga pada masa-masa yang sukar ini. Hanya Tuhan yang boleh kita andalkan dan menolong kita pada saat ini. Kekayaan, kepandaian, kebijaksanaan, kedudukan ataupun jabatan yang tinggi yang kita miliki ternyata tidak dapat membantu hidup kita. Di dalam Tuhan kita dapat pertolongan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan dan jawapan. Dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar, dia kata, daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam ayat 14, kamu adalah sahabatku. Dalam ayat 14, kamu adalah sahabatku. Yesus mengatakan, kamu adalah sahabatku. Sungguh luar biasa, kan? Kita disebut dan dijadikan sahabat oleh Tuhan kita. Itu berarti bahawa Tuhan mau menyamakan dirinya dengan kita. Kita begitu berharga sehingga Tuhan mau berada dekat dengan kita. Jadi sebagai sahabat, Tuhan mau dan tahu keberadaan kita. Ingat, ada seorang sahabat yang utama. Sahabat yang boleh kita percaya, yang boleh kita andalkan. Sahabat yang mau menolong saudara-saudari dan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulannya, saudara, untuk mesej yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini berkenaan dengan perkahwinan yang menjurus pada persahabatan. Jadi pada pagi seperti ini kita sediakan diri jika kita belum berkahwin, pertimbangkan dengan teliti siapa yang kita akan kahwin, berkahwin jika belum berkahwin, menjadi sahabat jika anda sudah berkahwin, dan saling membantu dalam membangunkan iman. Jika anda masih bujang, dekatilah Tuhan Yesus, sahabat utama kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur kerana firman Engkau cukup mulia, cukup tinggi untuk kami kembali memandang pada Bapa kami di syurga. Kami percaya tulisan Paulus ini cukup jelas untuk kami bersatu sebagai keluarga Bapa dan melihat keutamaan persahabatan sebagai satu prinsip utama dalam membina keluarga yang teguh di tengah-tengah kami. Kami percaya di dalam keluarga yang teguh ini kami dapat bina gereja yang kuat dan alkitabiah, bahkan dapat menyebarkan visi dan misi Engkau Tuhan di luar daripada gereja Tuhan. Kami percaya rancangan dan tujuan Engkau cukup besar, bukan saja di dalam gereja tetapi di luar gereja. Kami dapat melihat Tuhan prinsip Tuhan dalam firman Engkau Bapa yang menjadikan keluarga yang lebih teguh Tuhan, untuk membangunkan komuniti yang lebih teguh dan gereja yang lebih teguh Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan pada waktu seperti ini Tuhan, kami percaya dalam proses masyarakat kami menghadapi endemik Tuhan, kami percaya banyak cabaran Tuhan, banyak perubahan yang berlaku di sekeliling kami daripada pendapatan mereka, ekonomi mereka, dan setiap norma-norma baru dan situasi yang mereka lalui. Tuhan, kami berdoa mohon pertolongan Engkau untuk menghulurkan tangan Engkau dan juga memberikan pertolongan Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa Engkau yang luar biasa berlaku Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudari kami apabila mereka mendengar firman Engkau pada pagi ini Tuhan. Kami berdoa pekerjaan
perbezaan yang besar, yang luar biasa terjadi dalam kehidupan mereka sebaik mereka taat dan menerima firman Engkau Tuhan pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa atas kehadiran Engkau. Kami percaya Tuhan biar Roh Kudus Engkau yang bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami Tuhan, di dalam gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua Tuhan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi terima kasih kerana setia menyertai kebaktian online kami sehingga akhir. Sekiranya anda terdorong dengan firman ini, anda boleh share link ini dengan keluarga anda ataupun kawan-kawan anda di tempat kerja ataupun jiran-jiran di tempat anda tinggal. Okey, sekian, terima kasih. Tuhan memberkati semua. Ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku. Jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, kau bersamaku. Hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikan harapan baru. Kaulah segalanya. Oh, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang percaya di sini. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku. Jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, menjagaku. Takut-takut, kau bersamaku. Hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin.